Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah lekang daripada lidah kita menyebutkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wa sayyidul mursalin, yang Allah Subhanahu wa taala utuskan membawa rahmat bagi sekalian alam. Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya di dalam bulan Ramadan, sehinggakan bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan itu menjadi satu bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa khulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila tibanya bulan Ramadan, maka dibuka seluas-luasnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada awal Ramadan sehinggalah berakhirnya Ramadan, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup serapat-rapatnya pintu kejahatan menuju neraka Jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada gangguan syaitan, dibelenggu syaitan laknatullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran secara khusus dan secara jelas nyata. Daripada 12 bulan hijrah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita tengok dalam kalender takwim hijri, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama ada kalender yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti ataupun kalender yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat tertentu, kita panggil kalender Cina. Cuba tengok tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kira tengok bulan dalam setahun tu tuan-tuan ada 12 bulan. Sama ada tahun Masihi ataupun tahun Hijri ada 12 bulan. Cumanya kiraan harinya tak sama, nama bulan-bulan dia tak sama. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau tahun Hijri itu dia mula dengan bulan apa? Muharram. Bukan Januari, Muharram.
tahun Hijri. Muharram, lepas habis Muharram apa? Safar lah, kena mengaji lain apa? Kena pi pasti ataupun pi tadika lain apa? Dia ajak balik nasyid. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan, hak ni ingat. Sebab apa? Raya. Syawal, habis Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan. Daripada 12 bulan yang nama-nama kita sebut tadi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut satu bulan secara jelas dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Syahru Ramadan, bulan Ramadan. Secara jelas dan nyata di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Bulan Ramadan ni yang kita duduk lah ni Allah Ta'ala turunkan Quran, mula turunkan Al-Quran ni dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ni 14 kita puasa kan lah. Malam ni malam 15. Esok hari 15 puasa, hari Khamis, hari Jumaat 16, hari Sabtu 17 Ramadan. Tak lama dah. Tak lama dah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ni pasal apa Allah Ta'ala turun? Pasal apa? Hudan linnas, sebab dia ni menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran ni menjadi petunjuk bagi manusia, not only for Muslim. Cakap orang putih tak apa. Bukan hanya untuk orang Islam. Al-Quran ni diturunkan untuk semua manusia, sama ada dia tu beriman ataupun tidak beriman kepada Allah. Sebab tu bila kita buka dalam Al-Quran, ada ayat yang Allah Ta'ala mulakan dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami jadikan kamu ada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kamu bersyu'ub-syu'ub, berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Suku kaum, banyaknya kaum-kaum. Lita'arafu, untuk kamu kenal satu kaum dengan kaum yang lain. Tengok putih serlah sikit, kita tahu dia ni jenis putih kot, ada campuran Arab ke, Cina ke, Mongolia ke. Tengok gelap sikit, kelabu asap. Tengok saya tak berapa nak gelap jugalah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin kita kata dia ada mix, ada campuran mungkin dengan Pakistan ke, India ke, Bangla ke. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kenal bahasa berbeza-beza. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu semua adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati kamu sebagai seorang Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada orang lahir kafir mati Islam. Ada orang lahir Islam mati kafir. Ada orang yang lahir kafir mati kafir. Ada orang yang lahir Islam mati dia pun Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala takdirkan kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam ayat yang Allah Ta'ala habaq bagi tahu kepada kita, Al-Quran itu diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia.
dan apalagi Quran ni, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelasan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syukur tuan-tuan, Allah taala bagi hidayah. Allah taala bagi hidayah daripada awal kita tidak sesat. Sebab tu Allah taala kata apa? Al-Quran ini juga Al-Furqan, pembeza, membezakan di antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, beruntung kerana bertemu dengan bulan Ramadan. Kita tak tahu tahun depan kita boleh bertemu dengan Ramadan ataupun tidak, kita tak tahu lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi pergunakan bulan Ramadan ini untuk apa? Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat keampunan Allah. Sebagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Allah taala perintahkan ibadat puasa di malam-malam Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat. Kemudian sahabat tengok Nabi solat, ikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam malam pertama. Kemudian malam kedua makin ramai orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Kemudian sampai malam yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak dan keluar lagi, bertambah ramai orang duk tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat di belakang Nabi. Tapi Nabi tak keluar malam tu. Sedangkan Nabi tahu orang duk tunggu dia. Apabila sampai waktu subuh esoknya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, aku tahu semalam ramai yang tunggu aku, kamu semua menunggu kehadiran aku, tapi aku tak keluar. Sedangkan aku tidak ada halangan apa-apa, kerana aku khawatir kalau aku keluar 3 malam berturut-turut, maka ibadat dalam Ramadan, pada malam hari Ramadan, salat tarawih itu menjadi fardu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang masyhur, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang membangunkan Ramadan, mendirikan Ramadan pada malam hari, melaksanakan ibadat imanan, kerana iman dia kepada Allah, wahtisaban, penuh muhasabah kepada Allah, ikhlas, tak bukan kerana orang ramai dah, kerana Allah semata-mata, ghufira lahu, diampunkan baginya, ma taqaddama min zambih, apa-apa yang terdahulu daripada dosanya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di kalangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ni bukan ustaz sebut, ni Nabi sebut. Apabila Nabi sebut, ini adalah jaminan daripada Nabi kita. Ini adalah jaminan yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi, sebab Nabi bukan dia kata ikut hawa nafsu dia. Nabi apabila wama yantiqu anil hawa, dia tidak berkata mengikut hawa dia, hawa nafsu dia, illa wahyun yuha, kecuali apa yang dia kata itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tuan-tuan, ni Nabi bagi jaminan ni, maklum. Nabi bagi jaminan bahawasanya siapa yang membangunkan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang terdahulu, maklum. Tak mau lagi duk buat tarawih, duk tinggal lagi, duk kira kuih raya lagi. Kuih raya bukan tak boleh buat bagi banyak-banyak sikit, bagi kat ustaz sama. Nah, bukan tak boleh buat, tapi bagi masa, kita urus masa. Kita semua sama dapat masa, tak kira lelaki perempuan sama dapat 24 hours, betul tak? Dapat 24 jam sama, kita dapat 24 jam. Zaman dulu pun sama, zaman Nabi pun satu hari 24 hours, 24 jam sama. Zaman dulu, zaman 50-an sama juga 24 jam.
Lah ni zaman milenium ni. Zaman apa ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, zaman moden ni, zaman canggih ni, zaman ada gadget apa semua, ya, tak main tarawih pun boleh dengar tazkirah Ramadan dalam YouTube. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama juga ada 24 jam. Jadi kita uruslah, manage masa kita tu. Manage, kita urus masa kita tu. Masa ni buat kuih maklum, kan? Masa ni malam aku nak tarawih, lagu mana pun, ya, lagu mana pun, irama mana pun, aku nak tarawih dulu. Habis tarawih balik bakar kuih, kan? Bakar kuih kalingan rumah-rumah mentakbah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, melawak balik bakar rumah sungguh mempuih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, kita nak apa? Nak keampunan sebab Nabi bagi jaminan. Tak mau lagi jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya lagi kepada jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita percaya. Dan kita tak mau kita jadi orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang binasa. Sebagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi nak khutbah. Yang ni orang yang sampai tazkirah selalu cerita apabila Nabi naik di atas mimbar dia, tuan-tuan, tangga. Ada 3 tangga mimbar Nabi. Mula-mula Nabi dia khutbah, dia sandak di batang kurma. Kemudian ada seorang wanita hadiahkan mimbar. Dia buat 3 tingkat Nabi naik di atas mimbar tu. Satu hari Nabi naik di atas mimbar tu, dari tangga yang pertama Nabi sebut amin. Sahabat heran. Sahabat Nabi bila Nabi nak khutbah bukan duk jauh-jauh di dinding belakang dah, bukan nak kata kat abang dah, kan? Nah, Nabi bila sahabat tengok Nabi nak khutbah pakat main dekat dengan Nabi. Sebab apa? Nak dengar betul-betul daripada lidah Nabi, kalam Nabi tu, tak mau bagi dengar benda yang salah, nak dengar betul-betul. Lepas mai duduk dekat dengan mimbar Nabi, apabila Nabi sebut amin, pakat tengok hang aku, siapa dia duk doa ni? Tak ada siapa doa pun, tapi Nabi sebut amin. Tentu ada yang istimewa. Teng teng teng, kan? Kalau drama P. Ramlee dia bunyi dah lagu tu. Kemudian naik tangga yang kedua pun Nabi sebut amin. Sahabat makin tercengang. Sampai tangga yang ketiga pun Nabi sebut amin. Pasal apa? Apabila selesai semua, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tanya, pasal apa sebut amin tadi? Siapa yang doa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu aku langkah naik di atas mimbar, Jibril turun. Jibril? Teng teng teng. Teng 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 lagi. Kan, heran. Jibril. Sebab apa? Sahabat Nabi tak tahu bila Jibril turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang tahu apa Jibril kata. Jibril berdoa. Apa doa Jibril? Jibril berdoa, bu'dan man adraka Ramadan falam yughfarlah. Binasalah, bu'dan bermakna ab'adahullah, jauhlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang Ramadan meninggalkan dia, falam yughfarlah, dia tidak mendapat keampunan Allah. Nabi amin, Jibril doa, malaikat ni, malaikat doa, bukan malaikat lain, ketua malaikat doa. Ketua malaikat doa diaminkan oleh Nabi. Orang yang apabila Ramadan habis meninggalkan dia, tidak mendapat keampunan Allah. Orang ni orang yang celaka, orang yang binasa. Tuan-tuan, kita tak mau jadi orang yang binasa. Siapa mau? Cuba angkat tangan nak balik dengan yang nera ni. Kan, tak ada siapa mau. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak rahmat Allah. Sebab ni Allah Ta'ala sediakan bulan ni, bulan Ramadan, untuk bagi rahmat kepada kita. Apalagi satu malam yang Allah Ta'ala janjikan, yang disebut sebagai Lailatul Qadr, malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ni tahu tak? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Hampa tahu tak apa dia malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, sebab tu Nabi kata, siapa yang membangunkan Ramadan kerana iman, kerana muhasabah kepada Allah, diampunkan dosa.
Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tak tinggal tarawih, sampai habis, insya-Allah kita akan dapat yang dikatakan kelebihan Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi kata di tangga yang kedua Jibril berdoa dan aku aminkan doa Jibril yang kedua. Apa doa Jibril di tangga yang kedua? Jibril berdoa, bu'dan man zukirta indahu falam yusalli alaik. Nabi kata binasalah, celakalah, abadahullah, jauh daripada rahmat Allah, man zukirta indahu, siapa-siapa yang disebutkan nama kamu di sisinya, falam yusalli alaik, tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu tuan-tuan kita tengok sembahyang tarawih adat di negara kita, tuan-tuan, apabila habis 2 rakaat kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tak jawab pun. Takkan nak jadi orang yang binasa. Sekali lagi. One more. Okay, ready? Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Ni, tuan-tuan, selawat tak sah ni ikut selawat saya tu. Nabi bagi jaminan, man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah Ta'ala berselawat kepada dia 10 kali ganjaran dia. Dia tuan-tuan. Kita doa apa tadi? Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala mensejahterakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala doakan kesejahteraan untuk kita 10 kali ganda. Dia tuan-tuan, tak mau lagi orang yang macam ni, orang yang binasa. Apalagi kalau kita berselawat nanti, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada umatnya apabila berada di alam mahsyar besok, tuan-tuan. Apabila kita dikumpulkan untuk dihisab amalan kita, tak ada siapa yang boleh bantu kita, melainkan yang boleh bantu kita siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan bayangkan kita duduk selawat tiap-tiap malam ni. Selawat bagi elok, buat 8 kan, buat 8. Kita habis insya-Allah sama dengan orang yang buat 20, sebab kita ada tazkirah lepas bab tu. Usah lama lah ustaz, lebih kurang 20 minit insya-Allah. 20 minit lagi. Kalau tengok muka jam, ustaz tahulah yang tu 20 minit dah kan. Kalau dia boleh tengok muka ustaz lagi, makna kata tak sampai lagi 20 minit. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak mau lagi. Kadang-kala orang buat lama sangat, bila selawat Allahumma salli ala Muhammad, bukan dia jawab sallallahu alaihi, dia marah, sallallahu alaihi. Tu marah, malaikat kata ni marah kan selawat ni, sebab lama sangat. Kena tu imam pula, tu imam lama kan. Habis sampai 12 rakaat, tu bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, lamanya bila nak habis, duduk belakang dia bukan selawat dah kan. Kena tu imam pula, tu imam lama, nak sebut gigi pun tak berapa nak ada. Baik kalut main tarawih tu tuan-tuan, tengok duk pakai gigi palsu, sila ambil gigi palsu bini. Tengah-tengah sembahyang angkat takbir Allahu Akbar, nak baca bismillah, gigi keluar. Duk bis tak bunyi. Habis tu lepas tanya awak tadi tu, dia kata aku silap, dia kata ambil gigi palsu bini aku buat mai. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bukan kita nak kata imam tu dah kan.
Tapi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang ni kita ada cara peraturan untuk melantik imam supaya apa? Sembahyang kita sempurna tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi naik tangga yang ketiga, Jibril doa. Doa yang ketiga, doa Jibril mu'adan. Man 'indahu abawahu kilahuma aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dia abadahullah, jauh daripada rahmat Allah orang yang binasa. Man 'indahu, siapa-siapa di sisinya, abawahu, kedua ibu bapanya, kilahuma, salah seorang, kedua-duanya, au ahaduhuma, ataupun salah seorangnya, falam yudkhilahul jannah, tapi sayang orang ni tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh hidup, selama dia hidup ni dia boleh bersama dengan kedua ibu bapa dia, salah seorang atau kedua-duanya, tapi dia tak dapat masuk syurga. Sebab apa? Sebab menjadi anak yang derhaka. Selama hidup dia mengguriskan hati ibu dia. Walaupun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bukan dipandang pada pangkatnya, tetapi dipandang kepada apa? Dipandang kepada hormatnya kita kepada kedua ibu bapa kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kasih sayang kita kepada kedua ibu bapa kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, jangan lupa kalau mak kita, ayah kita yang masih hidup pun kita doa pada mereka, yang sudah meninggal dunia pun kita doa kepada kita. Kalau ibu bapa kita telah meninggal dunia, kita berdoa kepada dia, tuan-tuan. Doa kita itu menjadi apa? Menjadi amal ibadat dia di dalam kubur, menjadi penyelamat kepada dia di alam kubur, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tak sia-siakan Ramadan pada kali ini. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan, yang baik daripada Allah. Salah silap kesilapan saya, mohon maaf di atas segala kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat rahmat Allah dalam bulan Ramadan ini. Dan apabila berakhir Ramadan, kita sama-sama mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.